Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Yang Berhormat Saudara Andan Surah Haji Rabu, mas'ul ataupun tanggungjawab bagi Dun Muazzam. Yang saya hormati Saudara Ketua Dewan Pemuda PAH Pusat yang dapat bersama pada pagi ini. Yang ada sama kita pagi ini juga Said Sombong dan Saudara Hasanuddin Salim, seluruh rakan-rakan media yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita adakan sidang media akhir sebelum hari pengundian, dan sidang media hari ini akan merumuskan beberapa siri program sepanjang kempen kita dalam Pilihan Raya Kecil Rompin ini, dan beberapa isu yang akan berbangkit hasil daripada pengamatan yang telah dibuat oleh seluruh jawatankuasa pemantau bagi pihak PAS. Saya suka ingin membuat kenyataan awal terhadap bantahan PAS berhubung dengan penggunaan jentera kerajaan yang berleluasa sepanjang kempen Pilihan Raya Kecil di Rompin, dan penggunaan premis-premis kerajaan. Dan kita duka cita kerana pihak SPR gagal bertindak mengikut peraturan yang ada. Bagi pihak PAS, pencabulan kepada peraturan ini tidak sepatutnya dilakukan oleh parti yang memerintah yang meminta rakyat ikut peraturan. Dan demikian juga tentang budaya rasuah. Sepanjang kempen pilihan raya ini kita tengok sangat berluasa dan tanpa dikawal. Pemberian pelbagai bentuk yang dibuat, sama ada bentuk janji ataupun yang telah dibagi secara one off, termasuklah pemberian awal BRIM, awal sebulan daripada waktu yang sepatutnya, dan pengisytiharan Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, berhubung dengan isu penurunan harga rumah bagi warga Felda generasi kedua dan ketiga daripada 125,000 diumumkan turun ke 90,000. Dan ini kita akan dikupas oleh Saudara Mazlan. Demikian juga beberapa program di bawah pemuda yang kita tengok ada suatu kebangkitan pemuda. Yang ini saya akan minta Saudara Suhaizan, Ketua Dewan Pemuda PAS, sebagaimana kita tengok respon yang sangat baik dan beberapa perkara yang berlaku dalam konteks pemuda. Cuma di peringkat awalnya saya ingin menyebut tentang satu kes yang menimbulkan bantahan awam, dan kita harap isu ini dapat diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan, khususnya berhubung dengan pengisytiharan Pulau Tioman sebagai Pulau Bebas Cukai pada 1 September 2002 melalui Akta Kastam Pindaan 2002 di bawah Akta 1162, di mana semua barangan dikecualikan cukai kecuali petroleum. Tetapi yang mendukacitakan ialah kenderaan bermotor juga bercukai di Pulau Tioman. Sebagaimana Perintah Duti Kastam Tioman tahun 2004. Pemerhatian kita di mana semua barangan ini dikecualikan daripada Duti Kastam di bawah pengecualian tahun 1988 yang melebihi had yang dikenakan pada kadar 30% pengecualian yang dikenakan cukai kalau mereka keluar kurang daripada 48 jam.
kecuali arak, rokok dan atau tembakau yang terus dikecualikan cukai. Kita lihat Tioman ni 100% Muslim. Pulau orang Islam, pengusaha Islam hampir seluruhnya, kecuali beberapa kawasan di kawasan Paya dan Genting. Itu pun melalui pajakan. Harus diingat Tioman ni ialah pulau Malay Reserve seluruhnya, kecuali 200 hektar yang telah dikeluarkan yang diberi pada Tioman Island Resort di bawah Berjaya Group. Pengecualian pemantauan kami mendapati semua barangan di Pulau Tioman lebih mahal 300 kali ganda berbanding kawasan bebas cukai yang lain. Bermakna pengisytiharan bebas cukai di Pulau Tioman ini langsung tidak membantu penduduk Tioman untuk mendapat harga barangan yang murah. Bahkan rungutan daripada sebahagian ibu bapa bila mana arak masuk dan diberi bebas cukai menyebabkan mereka bimbang terhadap budaya minum arak di kalangan penduduk anak-anak muda di Tioman. Dan kita minta supaya perkara ini dipertimbangkan semula, sebab tidak ada yang murah melainkan rokok dengan arak saja. Yang kedua, komplek bebas cukai Pulau Tioman yang langsung tidak berfungsi. Berpuluh juta dibelanjakan, tapi hingga ke hari ini dia langsung tidak ada satu usaha berterusan untuk memajukan kawasan zon bebas cukai tersebut. Yang ketiga, saya nak maklum bahawa bagi pihak calon PAS, sepanjang kempen ini berjalan dengan baik dan dia telah pun memenuhi hampir semua kawasan-kawasan ini. Sempat 2 pusingan, Alhamdulillah, kecuali zon Tioman, zon pulau yang beliau pergi bersama-sama saya sekali, dan kawasan-kawasan lain itulah hampir meliputi semua. Dan apa yang jelas kepada kita, saya juga ingin menyebut tentang kemasukan ahli PAS. Hingga malam tadi hampir 700 ahli baru PAS kita terima di sepanjang kempen Pilihan Kecil Tioman, yang sebahagian besar daripada anak muda, dan sebahagian besar mereka ialah warga generasi kedua, ketiga di Felda-Felda. Dan kita juga menerima permohonan cawangan baru yang hingga setakat ni ada 3 cawangan baru yang dapat kita wujudkan di sepanjang kempen kita ini. Dan ini satu perkembangan yang sangat positif. Dan untuk bersama saya juga, kita akan lihat tentang isu yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri, dan ialah isu perumahan bagi generasi kedua Felda. Kenyataan Perdana Menteri ialah untuk Rompin sahaja. Kemudian diulah oleh Hishamuddin bahawa dia dilaksana seluruh negara. Jadi kita pun tak tahu siapa jadi Perdana Menteri ni. Hishamuddin ke Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Yang keduanya, kos penurunan daripada 125,000 ke 90,000 yang akan dikupas oleh Saudara Mazlan. Sebab kita dapati kos yang ditawarkan itu hanyalah gula-gula yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana yang disebut oleh Hishamuddin Tun Hussein. Kalau daripada 125,000 nak turun ke 90,000 pun, walaupun sebenarnya harga itu sangat mahal, masih mahal dalam konteks tempat. Jadi saya minta Saudara Mazlan Aliman yang pengerusi Presiden Anak untuk mengupas, menguraikan isu ini dalam konteks apa yang berlaku di Rompin. Silakan.